Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 7, daya dan gerakan. Dalam unit ini, kita akan belajar tentang kuantiti skalar dan kuantiti vektor, paduan daya dan juga leraian daya. Yang pertama, mari kita lihat perbezaan antara kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. Terdapat dua jenis kuantiti, iaitu kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. Dan kita akan lihat dari segi maksud dan contoh bagi kedua-dua kuantiti ini. Kuantiti skalar ianya mempunyai magnitude sahaja dan contoh kuantiti skalar adalah seperti panjang, laju, masa, ketumpatan, suhu, kuasa, jisim, tenaga, isi padu, kerja dan juga jarak. Manakala vektor merupakan kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah dan contoh kuantiti vektor adalah daya, pecotan, momentum, hal laju, sesaran dan juga berat. Sekarang, mari kita lihat satu situasi untuk menentukan kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. Contohnya dalam situasi ini, Faizrul sedang memandu keretanya dengan kelajuan 20 meter per saat dan dia mendapati bahawa suhu ruang keretanya ialah 18 darjah Celsius. Jadi daripada ayat ini kita boleh tentukan bahawa contoh kuantiti skalar adalah laju dan lagi satu contoh kuantiti skalar adalah suhu. Seterusnya, dia menambahkan hal laju kereta dengan pecotan 2 meter per saat. Jadi, maksudnya hal laju dan pecotan merupakan satu contoh kuantiti vektor. Dia perlu sampai di Bandar Ipoh dalam tempoh 30 minit. 30 minit merupakan kuantiti skalar merujuk kepada masa yang berada sejauh 40 km dari kedudukan asalnya. Jadi nilai 40 km merujuk kepada jarak. Jadi daripada situasi yang diberikan di sini, kita boleh merumuskan kuantiti skalar yang terlibat adalah laju, suhu, masa dan juga jarak yang hanya mempunyai nilai magnitude sahaja, manakala kuantiti vektor merupakan hal laju dan pecotan yang mempunyai magnitude dan juga arah. Daya paduan ialah satu daya tunggal yang menghasilkan kesan yang sama apabila ia menggantikan dua atau lebih daya yang bertindak pada suatu objek. Jadi, ianya juga dikenali sebagai paduan vektor, iaitu hasil gabungan dua vektor menjadi vektor tunggal. Jadi, kita akan lihat 3 contoh berkaitan dengan paduan vektor. Yang pertama, kita akan lihat tentang daya yang bertindak pada arah yang sama. Katakan kita ada suatu objek yang dilukis kat sini dan kita menganggap daya pertama yang bertindak pada objek tersebut adalah 3 Newton dan terdapat daya kedua iaitu F2 bertindak kepada objek tersebut juga iaitu 4 Newton. Jadi, daya paduan boleh ditentukan dengan menambahkan magnitude kedua-dua daya tersebut. Dan arah
daya paduan adalah sama dengan arah dua daya. Ataupun kita boleh ringkaskan dalam bentuk rumus di mana FR iaitu daya paduan ataupun dalam bahasa Inggeris resultant force adalah sama dengan daya yang pertama tambah dengan daya yang kedua. Jadi untuk soalan ini, objek ini mempunyai daya paduan sebanyak 7 Newton. Seterusnya, mari kita lihat daya yang bertindak pada arah yang bertentangan pula. Contohnya, kita lihat objek ini mempunyai dikenakan daya yang pertama 3 Newton dan daya yang kedua adalah dalam arah yang bertentangan iaitu 4 Newton. Jadi, untuk daya yang bertindak pada arah pertentangan ianya ditentukan dengan menolak magnitude daya yang lebih kecil dengan daya yang lebih besar. Dan arah daya paduan adalah sama dengan arah daya yang lebih besar. Ataupun dari segi rumus kita boleh ringkaskan sebagai FR iaitu daya paduan sama dengan daya yang lebih besar iaitu F2 tolak F1. Jadi untuk situasi ini daya paduan bagi objek ini adalah 1 Newton ke arah kanan. Dan seterusnya mari kita lihat untuk daya paduan untuk dua daya yang berserenjang pula. Ianya melibatkan untuk daya yang serenjang, ianya melibatkan dua daya yang tidak selari bertindak ke atas suatu objek pada sudut 90 darjah. Contohnya, untuk objek ini terdapat dua daya F1 dan lagi satu daya bertindak pada sudut 90 darjah iaitu F2. Jadi, kita boleh tentukan daya paduan untuk kedua-dua daya ini dengan melukis satu garisan yang berbentuk segitiga. Jadi, kita boleh tentukan nilai daya paduan dengan menggunakan rumus yang terdapat dalam teorem Pythagoras iaitu F1 kuasa 2 tambah F2 kuasa 2 kita punca kuasa 2 kan. Dalam masa yang sama, kita juga boleh tentukan sudut yang terlibat untuk daya paduan ini iaitu tangen theta sama dengan F2 per F1. Jadi, untuk daya yang bertindak pada arah yang sama, kita menambahkan nilai daya. Untuk daya yang bertindak pada arah yang bertentangan, kita tolakkan daya. Dan bagi daya yang berserenjang pula, kita dapatkan daya paduan dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras dan menggunakan rumus tangen theta F2 per F1 untuk mendapatkan sudut untuk daya yang berserenjang. Daya paduan juga boleh dileraikan kepada dua komponen yang dipanggil sebagai leraian daya. Pada kebiasaannya, daya dileraikan kepada dua komponen yang berserenjang antara satu sama lain iaitu Fx dan juga Fy. Dan ianya juga dikenali sebagai leraian vektor. Contohnya, kita lihat leraian daya untuk objek ini. Jadi, daya F yang bertindak pada objek ini boleh dileraikan kepada dua komponen daya yang serenjang, iaitu daya mengufuk Fx dan juga daya mencancang Fy. Bagaimanakah kita boleh menentukan nilai bagi daya mengufuk dan daya mencancang ini? Jadi,
kita perlulah menggunakan nilai cos theta sama dengan fx per dengan f, ataupun kita boleh ringkaskan untuk menghitung daya mengufuk, kita menggunakan rumus f cos theta. Seterusnya, untuk menentukan daya mencancang pula, kita gunakan rumus sin theta sama dengan Fy per F, ataupun secara ringkasnya daya mencancang kita boleh tentukan dengan mendarabkan nilai daya dengan sin theta. Sekarang, mari kita lihat beberapa masalah penghitungan melibatkan paduan dan leraian vektor. Soalan yang pertama, Zaim dan Haziq sedang menolak sebuah troli dengan daya 400 Newton dan 300 Newton masing-masing mengikut arah yang sama. Jadi untuk soalan ini, daya yang bertindak adalah pada arah yang sama. Apakah paduan vektor yang terhasil? Jadi jawapannya, kita perlulah menggunakan rumus Fr sama dengan F1 tambah F2 kerana daya bertindak pada arah yang sama. Jadi kita boleh tentukan nilai paduan dot vektor ataupun daya paduan adalah sama dengan 700 Newton. Seterusnya, soalan yang kedua, Rajah menunjukkan sebuah troli yang ditolak ke arah timur. Tiba-tiba ditolak dari sisi. Kira paduan daya yang terhasil. Jadi daripada gambar rajah ini kita boleh tentukan bahawa daya yang bertindak adalah pada merupakan daya yang berserenjang. Jadi kita perlulah melukis gambar rajah segitiga bagi memudahkan kita menentukan paduan daya. Daya yang pertama adalah 80 Newton dan daya yang kedua adalah 60 Newton. Jadi gambar rajah segitiga adalah merupakan seperti mana yang cikgu tunjukkan di sini dan daya paduannya merupakan nilai Fr. Jadi, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, paduan daya kita boleh tentukan dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras. Jadi, kita gantikan nilai F1 sebagai 80 dan F2 sebagai 60 dan kita punca kuasakan. Jadi, jawapannya kita akan dapat 100 Newton. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang ketiga pula. Dalam soalan ini, sebuah troli ditarik dengan daya 45 Newton pada sudut tertentu. Seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah, daya yang dikenakan bersudut 20 darjah dari garisan mengufuk. Kirakan daya pada arah mengufuk dan menegak. Maksudnya daripada soalan ini, pelajar perlu ketahui di mana kita perlu menentukan nilai leraian daya. Jadi, untuk menentukan nilai leraian daya, kita perlu tentukan daya mengufuk iaitu Fx dan juga daya mencancang Fy yang bertindak pada troli yang ditarik ini. Dengan menggunakan rumus daya mengufuk Fx, F cos theta, kita boleh menentukan nilai daya mengufuk iaitu 42.29 Newton dan juga nilai bagi daya mencancang dengan menggunakan rumus F sin theta. Jadi kita akan mendapat nilai daya mencancang adalah 15.39 Newton. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang keempat pula. Dua daya masing-masing 40 Newton dan 30 Newton dikenakan pada suatu titik.
nyatakan daya paduan bagi kedua-dua daya sekiranya sudut di antara kedua-dua ialah 80 darjah. Jadi, langkah yang pertama, kita perlulah melukiskan arah daya yang terlibat, iaitu F1 adalah 40 Newton dan F2 adalah 30 Newton. Jadi, jelas menunjukkan daya bertindak secara berserenjang. Maksudnya, sekiranya kita lukiskan segitiga dia, kita akan dapat dalam bentuk begini. Jadi, ini adalah daya paduan yang hendak kita tentukan. Jadi, dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras dan menggantikan nilai F1 dan juga F2 dalam rumus tersebut, kita boleh tentukan nilai daya paduan adalah 50 Newton. Sekarang, mari kita lihat contoh yang kelima pula, di mana sebuah kapal dipandu dengan laju 5 meter per saat ke arah barat. Kapal ini berhadapan arus dengan laju 2.5 meter per saat ke arah selatan. Tentukan magnitud daya dan arah laju bagi kapal itu. Jadi berdasarkan rajah ini, kita boleh rumuskan bahawa daya arah yang bertindak adalah secara berserenjang. Jadi, kita perlu lukiskan segitiga yang terlibat, di mana kita akan dapat dalam bentuk begini, dan dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras, kita boleh tentukan magnitud daya yang dikenakan pada kapal tersebut, iaitu 5.59 meter per saat. Dan dalam soalan ini pelajar dikendaki menentukan arah laju bagi kapal itu. Jadi, dengan menggunakan rumus tangent theta V2 per dengan V1, kita boleh tentukan arah laju bagi kapal tersebut, iaitu 26.56 darjah. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang terakhir yang melibatkan leraian dan juga paduan vektor ini, iaitu contoh soalan ke-6. Seorang pelancong menarik bagnya dengan daya 100 Newton pada sudut 55 darjah dari garis mengufuk. Hitung daya mengufuk beg yang menggerakkannya ke hadapan dan juga daya menegak beg tersebut. Jadi, daripada contoh situasi soalan ini menunjukkan pelajar dikendaki menghitung leraian daya. Jadi, dengan melabel daya mengufuk dan juga daya mencancang yang bertindak pada beg yang ditarik, adalah mudah untuk kita menentukan daya mengufuk dan juga daya menegak bagi beg tersebut. Di mana daya mengufuk adalah F cos theta. Jadi dengan menggantikan nilai daya yang bertindak dan juga sudut, kita boleh tentukan daya mengufuk adalah 57.36 Newton dan daya mencancang adalah 81.91 Newton. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 7.1, iaitu berkaitan kuantiti skalar, kuantiti vektor, paduan daya dan juga leraian daya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.